Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video kali ini, anda akan mempelajari bagaimana membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya, mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. Sebelum ni awak dah belajar bagaimana membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, seterusnya melukiskan graf. Okay, kalau awak lihat dalam contoh graf ini, hanya terdapat satu saja garis lurus bagi persamaan ini. Baiklah pelajar, sebelum awak belajar lebih lanjut tentang persamaan linear serentak, adalah lebih baik awak faham dulu jenis penyelesaian graf bagi persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Kalau awak lihat pada gambar ni, ada tiga bentuk graf bagi penyelesaian graf persamaan linear serentak dua pemboleh ubah ini. Kita lihat yang pertama. Kalau lihat yang pertama ini, ada dua garis lurus yang bersilang. Garis lurus ni bersilang di satu tempat kat sini, itu adalah titik persilangannya. Titik persilangan ni merupakan penyelesaian sepunya bagi persamaan, kedua-dua persamaan inilah. Jadi dapat kita simpulkan kat sini, kedua-dua garis lurus bersilang dan mempunyai penyelesaian unik. Kenapa unik? Sebab dia ada satu saja penyelesaian. Itu cara untuk awak ingat. Kita lihat bentuk yang kedua. Bagi bentuk yang kedua ni, ada dua garis lurus yang mana bila kita panjangkan garis lurus ini, sampai bila-bila pun dia tidak akan bersilang. Tak ada tempat titik persilangannya. Panjangkanlah sampai mana pun. Bila tak ada titik persilangan, maka kita tak jumpalah dia punya penyelesaian. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, keadaan kedua-dua garis lurus selari dan tiada mempunyai penyelesaian. Kita lihat bentuk yang ketiga. Kalau lihat graf ini seolah-olah hanya ada satu garis lurus saja. Tapi awak kena ingat, graf bagi persamaan linear serentak. Perkataan serentak ini merujuk kepada dua garis atau dua persamaan. Bila ada dua persamaan, mesti ada dua garis lurus. Maknanya ada satu lagi garis lurus dekat bawah. Ditindih dengan garis lurus ke atas. Awak tak nampak lah secara mata kasarnya. Jadi dalam keadaan yang ini, bila dia bertindih antara satu sama lain, maka kita boleh katakan dia punya titik persilangan dia banyak lah. Garis atas bertindih bawah, jadi ada persilangan. Garis atas bertindih bawah sampai hujung ni, ada saja persilangan. Sebenarnya banyak sangat titik persilangan sehingga kita boleh katakan bahawa penyelesaiannya adalah tak terhingga. Tak terhingga ni bermaksud banyak sangat penyelesaiannya sampai kita tak boleh bilang, kita tak boleh hitung, terlalu banyak. Ataupun dengan kata lain, istilah lain kita panggil infinity. Mari kita lihat contoh satu ini. Bentukkan persamaan linear serentak berdasarkan situasi yang berikut dan wakilkan dalam graf yang diberi. Dayah ingin menghadiahi muridnya dengan 7 buah buku rujukan matematik dan buku rujukan sains. Harga sebuah buku rujukan matematik dan sebuah buku rujukan sains masing-masing ialah RM20 dan RM30 dan jumlah bayaran ialah RM180. Berapakah buku rujukan matematik dan buku rujukan sains yang dibeli oleh Dayah? Langkah pertama, awak kena bentuk persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak bermaksud ada dua persamaan yang perlu awak hasilkan. Kalau awak lihat ayat yang pertama, 7 buah buku rujukan matematik dan buku rujukan sains merujuk kepada jumlah buku bagi kedua-dua mata pelajaran ini. Jadi, tidak dinyatakan sebenarnya berapa bilangan buku rujukan matematik sahaja
ataupun berapakah bilangan buku rujukan sains sahaja secara terperinci kat sini. Jadi langkah pertama, awak perlu bentukkan pemboleh ubah dulu yang mewakili kedua-dua bilangan buku rujukan ini. Katakan, cikgu wakilkan bilangan buku rujukan matematik sebagai X dan bilangan buku rujukan sains sebagai Y. Untuk ayat yang pertama, kita dapat bentuk persamaan. X tambah Y sama dengan 7. Okey, persamaan yang pertama ini merujuk kepada jumlah buku. Jumlah buku matematik dan juga sains. Kita tambahkan, kita dapat 7 buah. Kita masih tak tahulah secara terperincinya X tu berapa, Y tu berapa. Okey, bila kita selesaikan nanti di akhirnya, kita akan dapat tahulah bilangan setiap buku. Baru kita boleh jawab soalan ini. Okey, jadi untuk persamaan yang kedua, kita dapat daripada ayat yang kedua untuk harga. Okey, kalau sebuah buku matematik RM20. Okey, kalau sebuah buku sains pula RM30 dan jumlah yang dibayar untuk kedua-dua jenis buku ni 180. Bermakna persamaan linear yang kedua ialah 20x. Sebab apa 20x? X tu bilangan dia. Harga sebuah 20, jadi 20 darab X untuk buku matematik. Kemudian untuk buku sains, sebuah buku 30 dan kita darabkanlah dengan bilangannya. Maka kita dapat 30Y untuk bayaran bagi buku sains. Jadi bila kita jumlahkan, 180 ini jumlah bagi kedua-dua jenis buku. Kat sini persamaan yang kedua ini merujuk kepada jumlah harga. Setelah kedua-dua persamaan tadi dibentuk, kita akan bina jadual nilai untuk kedua-dua persamaan itu sebelum kita dapat lukiskan graf. Okey, jadi kita bina untuk persamaan yang pertama. Ini jadual nilainya. Masukkan nilai X dan Y. Okey, apabila kita hitung, apabila nilai X kita jadikan sifar, apabila nilai X kita jadikan sifar, awak gantikan dalam persamaan ini sifar tambah 7, sifar tambah Y. Okey, sifar tambah Y sama dengan 7. Selesaikan, awak akan dapat Y sama dengan 7. Okey, masukkan dalam jadual nilai. Nilai Y 7. Okey, seterusnya, kalau kita jadikan Y pula sifar. Okey, apa yang kita akan dapat untuk nilai X? Digantikan dalam persamaan yang sama jugalah. Okey, kat sini bila Y dia sama dengan sifar. Jadi kita masukkan X tambah sifar. Y tu awak gantikan dengan sifar. Sama dengan 7. Dan bila awak selesaikan, nilai X sama dengan 7. Okey, masukkan 7 dalam jadual nilai. Okey, itu untuk persamaan yang pertama. Seterusnya persamaan yang kedua, 20x tambah 30y sama dengan 180. Okey, jadual nilainya. Okey, yang pertama kita jadikan X sifar dululah. Okey, kita kira. Okey, persamaan ini bila X sama dengan sifar, okey, gantikan X sifar dalam tu. Jadi 20 darab sifar tambah 30 Y sama dengan 180. Okey, 20 darab sifar. Jadi tinggal 30Y sahaja sebelah kiri. Okey, 30Y sama dengan 180. Okey, seterusnya awak dapatkan Y dengan memindahkan 30. Okey, dia akan jadi 180 bahagi 30. Okey, awak akan dapat jawapan nilai Y ialah 6. Okey, masukkan dalam jadual nilai. Nilainya 6. Okey, seterusnya. Okey, untuk keadaan yang kedua. Okey, bila Y awak jadikan sifar. Okey, bila Y awak jadikan sifar, Y awak samakan dengan sifar, awak ganti dalam persamaan tadi. Bermakna 20
20x tambah 30 darab sifar sama dengan 180. Okey, 20x. Okey, tambah 30 darab sifar. Sifar lah, tak payah tulis lah. Jadi 20x sama dengan 180. Awak selesaikan. X sama dengan 180 bahagi 20. Jadi kita akan dapat nilai X sama dengan 9. Okey, masukkan dalam jadual nilai. Baik, selepas awak lengkapkan jadual nilai tadi, kita nak lukis graf. Okey, ini adalah graf yang cikgu dah hasilkan. Labelkan dulu pada paksi X dan paksi Y ikut skala yang sesuai. Cikgu guna skala 1:1, bermakna cikgu guna sifir 1 sajalah pada setiap paksi. Madai awak lukis graf ini dalam buku latihan awak saja, tak perlu guna kertas graf. Okey, sekarang kita nak masukkan nilai yang kita dapat dari jadual nilai kita tadi ke dalam graf ini. Okey, untuk persamaan yang pertama iaitu X tambah Y sama dengan 7. Ini jadual nilai yang kita dapat tadi. Okey, dan kalau kita tulis dalam bentuk koordinat untuk titik pertama, sifar 7. Dan titik yang kedua, 7, sifar. Okey, kita plotkan. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua. Okey, kita dah dapat dua titik tu, kita boleh sambung. Sambung dengan pembaris, guna pembaris dan pensel untuk menghasilkan garis lurus. Okey, ini garis lurus untuk persamaan yang pertama. Okey, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. 20x tambah 30y sama dengan 180. Yang ini jadual nilainya kita dapat tadi. Dan bila kita tulis koordinat untuk titik pertamanya, awak akan dapat sifar 6. Kemudian titik yang kedua, 9, sifar. Kita plotkan pada satah chartes yang ada ni. Okey, kat situ sifar 6. Kemudian 9 sifar. Okey, dapat dua titik ni. Awak sambung dengan pembaris dan juga pensel. Okey, kita hasilkan garis lurus yang kedua. Okey, kalau awak lihat graf yang cikgu tunjukkan ini berlainan warna. Jadi awak tak payahlah pula gunakan pensel warna. Madai guna pensel yang berwarna hitam sahaja untuk kedua-dua. Cikgu nak tunjukkan perbezaan sahaja. Okey, kita dah dapat dua persamaan dan dua graf garis lurus. Dan kita perhatikan titik persilangannya. Okey, kat sini titik persilangannya cikgu tandakan. Okey, kat situlah penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan ini. Okey, kalau awak lihat kita panjangkan ke paksi X. Okey, kita dapat nilai X-nya 3. Kemudian kita tunjuk di paksi Y, kita dapat nilai Y-nya 4. Jadi kita dapatlah menjawab soalan tadi. Okey, soalan tadi nak awak cari bilangan buku rujukan matematik dan buku rujukan sains berapa masing-masing. Okey, kalau kita tengok pada paksi X, kita dapat nilai 3. Jadi nilai X-nya 3 lah. Okey, kemudian pada paksi Y, rujuk pada anak panah tu kita dapat nilai Y dia 4. Bermakna bilangan buku rujukan matematik ialah 3 dan bilangan buku rujukan sains adalah 4. Baik, itu saja untuk penerangan video kali ini. Terima kasih.